PH dan DAP menyokong sebarang pindaan perlembagaan persekutuan yang hanya bermakna sekiranya berjaya mengharamkan tindakan lompat parti yang tidak bermoral, tidak beretika dan tidak demokratik yang mengkhianati mandat rakyat seperti langkah Sheraton yang telah pun mencetuskan 3 Perdana Menteri dalam tempoh 3 tahun ini. Ia merupakan satu langkah bersejarah, hasil muafakat di antara kerajaan Malaysia dan Pakatan Harapan menerusi tandatangani Memorandum Persefahaman atau MOU yang merupakan satu langkah harapan memupuk budaya demokrasi yang sihat dan memulihkan keyakinan orang ramai terhadap proses pilihan raya. Dalam saya sebut tadi, kita gembira bila orang lompat ke kita. Kita marah bila orang kita yang lompat. Perbincangan hari ini bukan untuk nak blame yang dulu, kita membina masa depan. Kerana orang lompat, PAS dapat tubuh kerajaan di Kedah. Bukan kerana dia kuat, kerana lompat. Di sini dia kecam dulu orang yang lompat. Padahal dia tubuh kerajaan di Kedah kerana peristiwa lompat. Peristiwa yang bermula daripada langkah syaitan yang bermula di Petaling Jaya. Ya, saya memang setujulah. Ia boleh jadi sebahagian daripada ucapan saya. Keputusan rakyat menerusi undi mereka memilih wakil rakyat daripada parti politik yang mencalonkannya mesti mengatasi segala-galanya dan amanah rakyat dihormati sepenuhnya. Selepas ini, maka nilai undi tidak akan dirosakkan atau ditidakkan dengan pengkhianatan wakil rakyat yang melompat parti selepas dipengaruhi oleh tawaran jawatan ataupun dana kewangan. Marilah kita menyokong pengubahan Akta Anti Lompat Parti yang meletakkan kepentingan awam lebih daripada keuntungan pribadi bagi mengalahkan integriti, accountability dan untuk mengembalikan kuasa rakyat. Sama penting juga, ia akan membawa kepada kestabilan politik di mana wakil rakyat tidak akan lagi dijual beli. Kita tidak mahu menyaksikan lagi negara dalam keadaan huru-hara apabila berlakunya perampasan kuasa bukan menerusi peti undi tetapi melalui perbuatan pengkhianatan amanah rakyat seperti yang berlaku dalam langkah Sheraton yang membawa kerajaan pintu belakang pada 2020 di peringkat kerajaan persekutuan negeri Johor, Melaka, Perak dan Kedah serta pada tahun 1962 di Terengganu, 1966 di Sarawak, 1977 di Kelantan, 1994 di Sabah dan 2009 di Perak. Saya hendak syorkan Akta Anti Lompat Parti boleh mengikut apa yang dilakukan di Pulau Pinang, di mana satu pindaan perlembagaan Pulau Pinang diluluskan pada 2012 yang berbunyi, ahli yang menukar parti politik yang mengkehendaki seseorang adun dari parti tertentu yang dipilih oleh rakyat untuk mengosongkan kerusinya jika dia bertukar parti atau berhenti menjadi ahli parti atas apa jua alasan. Seseorang yang dipilih sebagai ahli bebas juga mesti mengosongkan kerusinya jika orang itu menyertai sesebuah parti politik. Bagaimanapun pengecualian diberikan kepada wakil rakyat yang mengosongkan kerusinya jika keahliannya berakhir kerana pembubaran parti atau pembatalan pendaftarannya dalam parti dan juga bila dia dipilih sebagai speaker untuk dewan tersebut. Pindaan sedemikian tidak harus menjejaskan hak kebebasan berpersatuan dalam perkara 10 perlembagaan persekutuan dengan mendukung 3 prinsip utama. 1. Kedaulatan rakyat di bawah sistem demokrasi berparlimen dengan rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil mereka. 2. Kebebasan berpersatuan bagi wakil yang dipilih tetapi dia perlu mengosongkan kerusinya jika melompat parti. Dan 3. Bagi prinsip accountability, wakil rakyat mesti bertanggungjawab kepada pengundi mereka. Saya menyokong show untuk merujuk pindaan perlembagaan dan Akta Anti Lompat Parti kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen sebelum ia dibentangkan ke Parlimen dan diluluskan pada bulan Mei ini. Kerana kita harus pastikan bahawa fasa 10 perlembagaan persekutuan mestilah dipertahankan, dipelihara supaya tidak menjejaskan hak asasi kebebasan berpersatuan ini. Dan saya harap bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri harus mengumumkan secara spesifik tarikh sidang khas baru pada bulan Mei serta bila ia akan diwatakan untuk dikuatkuasakan supaya mengelakkan sebarang undang-undang menjadi tertangguh atau bertergantung, tidak guna
ia diluluskan kalau ia tidak dikuatkuasakan. Sebagai rumusan, marilah kita semua padamkan malapetaka demokrasi hitam langkah Sheraton dengan langkah anti lompat parti yang bersejarah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan.